Alright. Mboi tak sabar cikgu ni nak present Aku tengah bercakap dan dia buka slide dia dah. Siapa ni? Yang last ni? Kalut sangat. Ya, Zarifah cikgu. Doktor. Ni guru besar tengah bercakap, kau sibuk nak present kau punya slide. Cepat. Alright, okay. Sekejap je. Nanti line slow pula. Alamak. Kenapa line slow? Sekejap je doktor. Tiba-tiba line saya slow. Saya rasa saya tak boleh perbesarkan sebab line slow. Okey. Saya akan mulakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dengar suara saya tak? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Assalamualaikum semua. Hai semua pelajar. Apa khabar semua? Semua sihat tak? Sihat. Salam. Sihat cikgu. Cikgu sihat. Cikgu. Sihat cikgu. Alhamdulillah cikgu sihat. Cikgu nak cikgu sebenarnya risau sebab kes COVID-19 malam sebanyak 7,289 dengan kematian juga yang tertinggi sebanyak 60. Cikgu harap kamu semua kalau tiada urusan penting tak payah keluar rumah tau. Dan kalau kamu terpaksa keluar dan pergi ke tempat yang berisiko tinggi, cikgu harap kamu mengamalkan prosedur operasi standard yang telah Kementerian Kesihatan Malaysia tetapkan dan pakai pelitup muka berganda ya. Okey. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu akan sebutkan objektif pembelajaran kita. Cikgu harap pada akhir kelas nanti para pelajar dapat menjelaskan prinsip asas, jenis alatan, bahan dan teknik untuk seni. Pelajar juga dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan
alatan, bahan dan teknik berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penghasilan seni seramik. Okey, cikgu nak ada paparan video. Maaf sebab tak dapat besarkan video ni. Dengar tak suara video tu? Ke tak ada? Tak ada cikgu. Okey, tak apa. Tak dengar tak apa, dengar suara cikgu je. Okey, mula-mula artis ni dia menguli tanah doliat tu untuk melembutkan tanah tu. Ni dia nak buat teknik lempar alin. Okey, ni dia tengah buat pembukaan dan pemusatan. Dia kena pastikan tangan sentiasa berada posisi tengah supaya produk kita nanti tu seimbang. Ini proses pembukaan produk tersebut. Kamu pernah tengok ke teknik macam ni? Ada orang buat kat mana-mana ke? Pernah tengok tak? Dekat Instagram cikgu. Dekat Kuala Kangsar lah bersaing cikgu. Okey. Ni proses kekemasan untuk produk tersebut. Okey, tak apalah. Tak apalah. Okey, untuk paparan video ni cikgu nak berterima kasih kepada Encik Nur Ashraf Nur Ortuman dari Serpot Studio. Kamu boleh buka Instagram nakno_studio untuk lihat karya-karya seni seramik yang lain oleh beliau. Okey, seterusnya cikgu akan mulakan dengan prinsip asas seni seramik. Kita dapat lihat motif dan bentuk sesuatu produk seni seramik tersebut dengan gabungan bahasa seni visual seperti rupa, jalinan, kesatuan, penegasan dan harmoni. Okey, seperti gambar boleh tengok ni motif rupa. Okey, cikgu nak tanya, kalau yang gambar belah kiri ni rupa apa? Organik. Organik. Okey, pandai. Okey, cikgu nak tanya Akmal, yang belah kanan ni apa? Rupa apa ya Akmal? Geometri. Okey, pandai anak murid cikgu. Okey, seterusnya motif jalinan. Kita boleh nampak dekat produk seni seramik ni jalinan. Okey, seterusnya motif kesatuan pada seluruh karya seni seramik tersebut. Okey, cuba kamu tengok yang gambar cikgu paparkan di sebelah kiri ni. Kalau kamu tengok mula-mula, kamu nampak apa dulu? Apa yang kamu fokus? Kepala besar tu cikgu. Okey. Kita awak nampak kepala besar tu dulu sebab itulah dia punya titik fokus untuk karya tersebut. Di situlah penegasan berlaku. Okey, seterusnya unsur garisan pada dua karya yang cikgu paparkan ini ianya menghasilkan irama dan pergerakan. Okey, seterusnya dalam seni seramik terdapat dua jenis seni seramik, iaitu yang pertama seni seramik tradisional dan yang kedua seni seramik kontemporari. Okey.
Untuk yang pertama, seni seramik tradisional juga dikenali sebagai tembikar. Bahan yang paling penting dalam proses pembuatan seramik tradisional ialah tanah liat dan air. Ianya digunakan untuk kegunaan harian, kebudayaan dan hiasan. Contoh bagi tembikar seni seramik tradisional ialah tembikar mambung, labu sayung dan tembikar terenang. Okey. Kemudian untuk seni seramik kontemporari, gabungan bahan seramik dengan pelbagai bahan lain seperti logam, perak, tali dan kayu. Ianya merangkumi barang perhiasan diri, perhiasan rumah dan pejabat. Cara penyediaan seni seramik kontemporari menggunakan peralatan moden seperti mesin pemutar dan mesin pengisar tanah. Tanur gas atau elektrik digunakan dalam proses pembakaran. Reka bentuknya juga lebih moden dan pelbagai. Kebanyakan hasil seramik kontemporari ini bergelis. Okey, cikgu nak tanya, nampak tak gambar di sebelah kiri slide cikgu ni? Nampak. Nampak cikgu. Ada tak yang tahu apa gambar ni? Nampak macam apa? Tanur. Open. Pandainya. Siapa yang jawab tadi tu? Saya. Saya cikgu. Saya. Terima kasih. Ramai yang jawab. Okey. Ni gambar apa? Saya nak tanya Nazlin. Labu sayung cikgu. Labu sayung daripada mana Nazlin? Negeri mana? Terengganu. Saya Salah Nazlin. Siapa nak jawab? Saya nak betulkan Nazli. Oh, saya cikgu. Maaf cikgu. Kuala Jawapan Kangsar cikgu. Maaf cikgu. Okey. Nazlin kena banyakkan tengok peta lagi, okey? Labu sayung dekat Kuala Kangsar, Perak. Okey, seterusnya. Ini pula gambar tembikar Mambung. Okey. Tembikar mabung daripada negeri mana? Kelantan. Pandai. Kelantan. Okey. Pandai semua. Ni tembikar terenang daripada negeri Pahang. Dekat sini ada yang dari negeri Pahang tak? Saya. Ada. Wah, ramai juga dari negeri Pahang ya. Okey, ni untuk gambar seni kontemporari, seni seramik kontemporari. Ni pinggan. Pinggan ni daripada Bendang Studio. Kamu boleh buka dekat Instagram Bendang Studio juga untuk tengok pelbagai lagi karya mereka. Okey. Yang ni pula dari karya daripada Umi Baizura. Okey, cikgu akan terangkan mengenai teknik seni seramik. Teknik pembentukan seni seramik terbahagi kepada dua, iaitu bahagian binaan tangan dan juga binaan acuan. Terdapat 4 teknik binaan tangan yang utama, iaitu teknik picit, teknik lingkaran, teknik kempingan dan teknik lempar alin. Teknik-teknik binaan tangan memerlukan tanah liat itu diuli terlebih dahulu sehingga ianya menjadi doh yang padat. Doh diuli untuk mengeluarkan angin agar produk tidak mudah pecah semasa proses pembakaran. Cikgu nak kamu catat je nota yang ni sebab ianya sangat penting. Nanti pada hujung kelas cikgu akan adakan sesi soal jawab secara rawak, okey? Siapa tak dapat jawab kena denda. Siapa dapat jawab dengan betul, cikgu akan berikan ganjaran. Okey. Kamu rasa ni teknik seni seramik apa je? Kalau dari segi gambar ni, cikgu nak tanya Safwan. Safwan rasa ni teknik apa? Teknik lempar alin kot. Saya macam suka teknik lempar alin. Salah Safwan, kamu tak fokus masa cikgu paparkan video tadi. Maaf Video cikgu. yang cikgu paparkan tadi tu
Yang tu video teknik lempar Alin. Lain saya tak Dan ni teknik Saya nak jawab cikgu boleh? Tak apa. Boleh Nazlin. Yang ni Bukan. teknik apa Nazlin? Teknik kepingan cikgu. Pandai Nazlin. Okey. Teknik kepingan ni kita akan ratakan tanah tu. Okey. Dia lebih kepada berkeping-keping untuk produk-produk yang bentuknya seperti kotak. Okey, seterusnya ni saya nak tanya Mai Sarah. Yang ni teknik picit-picit. Pandai sebab kalau kita tengok daripada gambar tu pun kita dah boleh nampak dia picit-picit tanah tu kan. Yang ni boleh hasilkan mangkuk potpourri ataupun cawan dan lain-lain. Okey, seterusnya yang ni pula teknik acuan. Kalau kamu boleh nampak yang warna putih ni, yang ni nama dia plaster of Paris. Kita akan buat dulu plaster of Paris tu, bongkah plaster of Paris itu mengikut corak atau bentuk produk yang kita nak tu. Okay, setelah itu kita akan tuangkan slip ataupun tanah liat yang cair yang kita telah campurkan tanah liat dan juga air dan juga beberapa bahan yang lain ke dalam acuan tersebut, ke dalam plaster of Paris itu, dan kita akan biarkan dia selama beberapa minit sehingga kita nampak dekat tepi-tepi dia tu kering. Kemudian kita dah boleh buka acuan tersebut. Okey, ni pula teknik lingkaran. Yang ni Safwan, ni teknik apa? Yang kamu suka sangat tu Safwan? Teknik Safwan ada lempar tak? alin ada. Okey. Okey, kemudian cikgu akan terangkan mengenai fungsi seni seramik. Seni seramik ada 3 fungsi, iaitu hiasan dan peralatan domestik, aksesori dan upacara kebudayaan dan keagamaan ataupun ritual. Okey. Gambar yang cikgu tunjukkan ni cantik tak? Cantik. Okey. Yang ni aksesori rantai dan juga anting-anting. Ianya diperbuat daripada tanah liat. Dua-dua gambar ni merupakan karya daripada artis dari Malaysia. Cantik kan? Pandai diorang buat. Okey. Untuk upacara kebudayaan dan keagamaan, gambar yang di tengah-tengah ni merupakan lampu minyak dan juga di kiri dan kanan ni merupakan alat untuk membakar kemenyan. Okey. Yang ketiga, fungsinya untuk hiasan dan peralatan domestik untuk kita hias dekat rumah ataupun pejabat. Okey, selain itu, seni seramik juga berfungsi mengikut pelbagai kaum, antaranya kaum Melayu, etnik Sarawak, India dan Cina. Okey, gambar yang cikgu tunjuk sekarang ni merupakan karya daripada seramik etnik Sarawak. Kamu boleh nampak tak? Yang dekat gambar belah kanan ni nampak macam motif apa? Fauna kot cikgu. Ya, betul. Dia sebenarnya motif naga. Maafkan cikgu. Cikgu salah. Okey, sebenarnya motif pada gambar belah kanan ni mengikut unsur-unsur kepercayaan etnik Sarawak. Ianya untuk supaya mereka lebih menghargai kepercayaan mereka. Okey, seterusnya seramik kaum India. Okey, kalau kita tengok dekat situ, gambar yang cikgu paparkan ni, dia lebih mementingkan rupa bentuk. Okey, cikgu nak tanya Fairuz, kamu rasa Fairuz ada tak? Ada cikgu.
Fairuz rasa gambar yang cikgu tunjukkan ni untuk buat apa? Fungsi gambar yang cikgu tunjuk ni. Buat koleksa boleh tak cikgu? Dia lebih kurang sebab fungsi benda yang cikgu tunjuk ni ialah periuk kaum India untuk memasak. Okey, yang terakhir fungsi dari kaum Cina. Yang ni barulah betul yang macam cikgu tersilap tadi. Cikgu nak tanya dekat tengah-tengah ni nampak motif apa? Macam kamu cakap tadi fauna kan? Nampak fauna apa je? Pandai semua. Nampak naga kan dekat dua-dua gambar ni. Okey. Kaum Cina gunakan motif naga sebab ianya sebagai unsur-unsur kekuatan dan perlindungan kepada mereka. Okey. Sebagai sebelum cikgu akhirkan kelas cikgu dan sebut rumusan, cikgu akan tanyakan beberapa soalan. Okey. Cikgu akan tanya secara rawak. Kita akan gunakan roda ni ya. Nama siapa yang terkeluar dekat roda ni nanti kena jawab soalan, okey? Bersedia ya semua? Dah sedia ke belum nak jawab soalan cikgu? Sudah. Cikgu. Okey. 1, 2, 3. Okey, Nazlin. Nazlin kena jawab nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan seni seramik kontemporari? Seni seramik kontemporari tu dia ialah seni seramik moden, cikgu. Betul ni? Ataupun gabungan bahan Cikgu bagi seramik. peluang. Okey, jawapan saya ialah gabungan bahan seramik dengan bahan-bahan lain seperti logam perak, rotan, tali dan kayu, cikgu. Okey, nasib baik cikgu bagi peluang dekat Nazlin. Okey, itu soalan nombor 2 pula. Okey, Safia. Safia ada tak? Cikgu. Ada. Okey, Safia boleh jawab nombor 2. Tanur ialah alat apa yang digunakan pada masa ini? Alat pembakar kan cikgu? Betul, alat pembakaran. Macam gambar yang cikgu tunjuk tadi. Okey, nanti siapa yang jawab betul bagi tahu cikgu balik semula. Okey, ada ganjaran. Okey, nombor 3 pula. Seronok Safia dapat ganjaran. Okey, soalan nombor 3. Siapa yang jawab? Hafizah. Hafizah dah bersedia ya? Cikgu. Nombor 3 Hafizah. Manakah antara berikut merupakan teknik yang sesuai bagi membuat kotak seberguna seramik? Teknik kepingan cikgu. Pandailah Hafizah ni, dia fokus masa kelas cikgu. Betul, jawapan dia C, teknik kepingan. Okey, untuk soalan nombor 4 pula. Maisara. Okey, Maisara jawab soalan nombor 4. Senang je ni Maisara. Nombor 4, seni seramik terbahagi kepada berapa jenis? 2 jenis. Yang pertama Apa? Sebutkan. Traditional. Segi Yang moden. kedua? Contemporary. Bukan moden, contemporary.
Oh yeah. Okey, pandai. Okey, untuk soalan nombor 5 pula, siapa yang kena jawab? Berdebar ya, tunggu siapa yang kena jawab ni. Siti Aisyah. Siti Aisyah ada tak? Ada cikgu. Okey. Siti Aisyah jawab nombor 5. Apakah maksud hiasan naga pada perhiasan seramik kaum Cina? Gambar yang cikgu tunjukkan tadi ni. Yang naga tadi Salah kan pula. cikgu? Yang naga tadi. Yang ni. Naga tu dia macam melambangkan kekuatan dan perlindungan. Betul. Sebab naga tu kan macam kuat kan. So maka dia untuk perlindungan dan yang kamu sebut tadi lah. Okey. Seterusnya soalan terakhir. Siapa yang kena jawab soalan terakhir? Hadira. Ya. Okey, Hadira bersedia ya. Hadira kena jawab soalan terakhir. Mengapakah doh tanah liat perlu diuli terlebih dahulu sebelum memulakan sebarang teknik seramik? Sebab kita boleh keluarkan angin dia. Supaya tidak bila dibakar tak mudah pecah lah, kan? Betul. Okey. Selain tu, cikgu bagi fakta tambahan. Kita nak kena lembut doh tanah liat itu perlu diuli terlebih dahulu sebelum memulakan sebarang teknik untuk supaya dia lembut dan memudahkan proses sebarang teknik, dan seperti yang Hadira cakap tadi, untuk buangkan angin dalam tanah tersebut supaya semasa proses pembakaran nanti, kalau dah siap proses pembakaran tu, kita buka tanur gas atau elektrik tu, kita tengok karya seramik kita pecah. Mestilah kita sedih kan, kita dah buat penat-penat semua teknik, proses semua. Tiba-tiba bila kita buka tanur tu, produk kita pecah. So makanya sebelum kita melakukan sebarang teknik seramik, kita kena uli dulu tanah tersebut. Okey. Sebelum cikgu akhiri soalan kelas cikgu akan berikan tugasan. Sebab minggu lepas kita tak ada tugasan, maka minggu ni cikgu akan berikan tugasan. Okey, cikgu nak kamu semua nanti ambil kertas A3, kemudian kamu cerahkan komponen dalam seni seramik seperti prinsip asas, jenis bahan dan teknik, juga fungsi yang ada. Cikgu nak kamu guna kertas A3, lepas tu gunakan kreativiti kamu untuk buat peta pemikiran. Okey, nanti sebelum kelas minggu dah hadapan, cikgu nak kamu siapkan peta pemikiran tu. Ini kerja individu ya. Okey, kemudian cikgu nak kamu kongsikan dalam grup WhatsApp kelas kita sebelum kelas. Okey? Faham tak? Ada apa-apa nak tanya tentang soal tugasan minggu ni? Faham cikgu. Bagus Akmal. Faham. Bagus semua. Okey, cikgu nak semua buat kerja tugasan cikgu berikan tu. Siapa tak buat kena denda. Okey, cikgu nak buat rumusan balik apa yang kita telah belajar pada hari ini. Okey, kita telah belajar prinsip asas, jenis-jenis, teknik dan fungsi. Cikgu nak tanya, siapa ingat prinsip asas yang ada dalam tayangan slide cikgu tadi? Apa yang cikgu letak prinsip asas yang ada untuk motif seni seramik? Cikgu nak tanya. Akmal nak jawab. Apa jawapan dia, Akmal? Rupa, jalinan, penegasan, kepelbagaian dan irama.
Betul tak cikgu? Irama apa? Irama pergerakan. Okey, betul. Pandai. Okey. Untuk jenis-jenis pula, macam yang kamu ingatlah, senang je kan. Ada dua, iaitu seni seramik tradisional dan seni seramik kontemporari. Okey, untuk teknik pula, kita ada teknik kepingan, acuan, teknik picit dan juga teknik lempar alin. Okey, untuk fungsi pula, kita juga telah belajar tentang fungsi seni seramik kepada hiasan dan peralatan domestik, aksesori untuk anting dan rantai dan juga untuk upacara kebudayaan, keagamaan atau ritual. Selain itu juga fungsi dia ada juga kepada dalam kaum-kaum di Malaysia seperti Melayu, India, Cina dan etnik Sarawak. Okey, itu sahaja untuk kelas cikgu. Semua faham kan? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Okey, cikgu akan tamatkan kelas. Terima kasih semua sebab berikan perhatian dalam kelas cikgu hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Okey. cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi untuk kelas minggu hadapan ya. InsyaAllah. InsyaAllah cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, thank you so much Alia. Saya nak minta siapa ni? Siti Aisyah, tolong bagi komen. Hello. Ya. Untuk permulaan Alia tadi, walaupun dia internet tak okey tapi bagi saya memahami dia juga. Lepas tu dekat awal masa yang internet Alia ada masalah, Alia minta maaf. And game yang Alia buat tadi yang roda tu, bagi saya dia menarik perhatian juga sebab dia buat roda selain daripada kahut. Okay. Any ruang of improvement? Untuk improvement, bagi saya lah Alia boleh macam apa dia? Ni improvement Alia boleh buat macam internet kot. Sebab slide dia macam kecil sangat kan. Yeah, okay. Thank you so much. Komen saya, Alia, kalau saya tutup mic, tutup kamera, bila saya dengar awak mengajar, macam awak mengajar tadika. Suara awak, okay? Alright. Probably mungkin awak duduk kat lantai ke? Awak duduk atas kursi. Saya rasa you bila you mengajar, tolong selesakan diri awak betul-betul dulu. Jangan duduk atas lantai sebab bila atas lantai tu posture you menekan perut you, suara you dia tak begitu intonation tu kadang-kadang dia macam tak jelas sangat. Biasa saya dengar bila saya tutup video, saya dengar suara awak macam cikgu tadika. Macam ada helium punya effect. Alright. Okay, awak nervous ke? Sebab banyak tersasul-sasul. Nervous. Lepas tu bila dah ada masalah internet tadi tu bertambah-tambah nervousnya. Alright. So these are the things that you have to face during your PDPR ni. So you need to make sure your internet is stable, everything are fine, okay? Saya admit visual, PowerPoint awak okay. Tapi visual awak tu kadang-kadang perlu dibesarkan lah. Banyak ada yang kecil. Sebab saya nak besarkan internet slow dia jadi tak ada. Maksudnya PowerPoint tu sebelum tu besarkan siap-siap. This why awak tadi pakai apa? Canva. Mungkin ada masalah Canva tak support dalam Google Meet ke. Ada je isu tu. Okay. Alright.
So try cuba dulu sebelum kelas bermula, kena cuba dulu semua-semua tu. Cuba je doktor, okey je. Time kelas tiba dia jadi macam ni. I think mungkin rezeki awak lah hari ni nak ada cakap kat situ kan. So thank you so much everyone.